Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan Puan Pengerusi Surau, Nazir Surau kita Ustaz Anwardi selaku Imam Satu Surau Raudah Taman Seri UK. Seterusnya kepada hadirat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Sister Mary, Sister Mary Angeline Redaktur Barimbat daripada Sabah. Nama Islamnya Sister Sofia, betul ya? Itu Sofia. Boleh pakai itu Sofia. Ini ada sedikit sekira sesi perkongsian, pengalaman beliau kira memeluk agama Islam. Okey, yang dalam ni kami ada buat Facebook Live. Macam kat sini saya letak dia Facebook Live ni, dia punya title dia Spread Salam Satu Word. Boleh pergi dekat page tu, tengok ada live, boleh ambil. Saya pun sepatut semua benda kena buat, nak copy link, nak share. Okey, kalau ada persoalan apa-apa boleh terus message dekat situ dan saudara Rani akan bagi soalan kepada saya lah. Dalam sedikit sebanyak kalau awak komen atau share kat situ, dia ada organic grow sikit lah, dia boleh viral sikit lah, boleh subscribe. Tu salah satu cara kita untuk sebarkan mesej Islam. Okey, satu tujuannya sebab yang benda ni memang saya buat atas inisiatif ni lah, dengan tak ada tak ada funder apa-apa. Yang ada yang tolong macam ada sini yang masa yang mula-awal tu ada macam Abang Zaidi, dia buat design dan tolong. Lepas tu datang tu ada satu sister ni, dia memang tunang dia belajar IT, buat video, so dia tolong editkan sikit. So ada, jadi sikit lah dia tolong. Jadi saya, kalau siapa yang kenal, saya memang aktif NGO dakwah. Saya basically attached ESCO member dengan Unity, Global Unity Network, bawah Brother Syah Kirib. Jadi kalau macam saya ceritakan sikit dia punya benda, apa yang kami buat, kami kebanyakan dekat NGO dakwah kat sana, kami lebih kepada interface. Kami bukan macam dia sedikit dia panggil, kalau macam district dakwah dia panggil, kita buat unity friendly outreach. Dia lebih kepada dia lebih baik lah, dia lebih friendly. Sebab kalau macam betul, kalau dakwah in real sense apa yang kita faham, sebenarnya kita menyampaikan mesej Islam, Jadi tak betul kalau macam kita nak convert ke orang, itu bukan kerja kita, itu kerja Allah Ta'ala, betul Ustaz? Kalau kita tengok surah Baqarah chapter 2 verses 272, sesungguhnya bukan atas engkau Nabi Muhammad untuk beri hidayah. Hidayah itu atas Allah, dan Allah yang mempunyai kuasa atas ada dia punya syarat-syarat siapa dia nak bagi, bukan atas kita. Memang itu Allah Ta'ala punya kuasa. Jadi apa yang kami buat, kalau macam kami buat macam BFO ni, kami lebih macam tanya kat dia. Kami buat orang lain, macam sister pun masa dia sebelum macam Islam tu, dia tak ada orang dia boleh tanya pasal Islam. Jadi kami make ourselves available. Kalau macam tengok kat sana, kayak dekat saya buat button badge, ask us about Islam, or ask me about Islam. Kadang-kadang yalah, kalau kita buat macam tu, mungkin orang akan bertanya sikit. Kita nak bagi orang bertanya. Jadi kalau macam apa yang saya buat, macam buat kat sana, kita akan macam buat survey, tanya apa yang awak tahu pasal Islam, ada tak orang suka pasal Islam. Lepas tu kita tanya sikit soalan berat sikit lah, macam apa jawapan dia bagi, kita ambil je. Macam apa awak fikir pasal tujuan hidup, purpose of life, kita kat sini makan, tidur, ada anak, macam tu je ke? Jadi kita timbulkan sikit persoalan, dan last kali mungkin kita akan tanya dia, kalau dia ada apa benda yang nak tanya pasal Islam tapi dia tak ada orang nak tanya, jadi kita ambil, tak semesti kita boleh jawab. Lepas tu kita ambil dia punya tu, nanti kita follow up lah. Bukannya untuk kita bagi, dan biasanya tiap-tiap lepas orang balik tu, bukunya agak bagus, dia ada bagi apa yang kami akan bagi goodie bag. Benda ni saya letak kat belakang, tuan-tuan boleh ambil. Ada bahasa Inggeris, English dan juga India. Cuma bahasa Melayu tak lagi. Kadang-kadang setengah orang Melayu tu dia kena pakai baju Melayu, Jadi dia boleh tengok dekat situ, benda ni komplit. Mungkin ada bukti Quran tu pada Tuhan, apa kebaikan masuk Islam, benda tu semua komplit dekat situ. Tuan boleh bagi, tu salah satu cara yang lah, kalau kita tak pandai, kita bagi tunjuk. Pada saya itu dah dakwah. Bukan untuk convert orang, untuk kita bagi tahu pasal Islam. Okey? Minta panjang lebar, yang Sister Sofia ni saya jumpa di Unity juga. Dia tengah hadir program Fundamental Basic Interface, FBI, bawah kami juga. Jadi daripada situ saya tanya boleh tak dia nak
Kalau saya nak tanya sikit sejarah perjalanan, ini salah satu cara saya untuk saya buat lah. Salah satu saya dakwah, saya tak expect orang non-Muslim akan datang dengan cakap, dan saya akan buat dekat sini. Saya boleh tengok kat rumah. Macam last time kita buat pun memang ada jiran kita yang tengok, tapi dia malu nak datang masjid, dia malu nak jumpa kita, jadi kita buat. Jadi kalau tuan-tuan like, komen benda tu, sedikit sebanyak dia organik akan sampai pada diorang. Masa first kita tengok tu ada 20,000 orang, masa yang Hong Yu, masa belum puasa tahun lepas, yang first time. Ada juga jiran Jalan 4 yang bertanya lah. Okey, panjang lebar saya punya tu minta maaf. Sister nak panggil Sofia ni, dia sedikit nervous lah. Dia first time, dia tak pernah bercerita pada orang. Jadi selain daripada tadi saya cakap untuk tujuan macam apa saya buat ni, untuk membetulkan sedikit prejudis dan juga negatif perspektif orang bukan Islam pada Islam. Kalau tuan-tuan pernah Brother Shah, kalau tengok statistik kalau macam orang kat Malaysia ni, orang Cina yang masuk Islam, kalau ada 20 orang, daripada 20 orang, 20 akan masuk Kristian dan seorang akan masuk Islam. Itu the hard truth yang ada dekat sini. Jadi adakah Islam tu tak bagus, ataupun kita kurang buat kerja ke? Mungkin ada banyak faktor lah. Jadi saya tak suka untuk menyalahkan orang lain, tapi lebih kita tengok pada apa yang kita boleh buat. Ini adalah satu usaha kecil yang kita cuba buat untuk mengurangkan salah faham. Pada saya tak rasa Islam tu kurang baik, tapi kurang ditonjolkan, tidak diberi penerangan yang jelas. Kalau tuan-tuan betul tahu, memang benda itu memang cantik. In fact, saya rasa sepanjang saya buat yang kerja macam ni, saya rasa Islam satu-satunya agama dekat dalam dunia ni yang menitik beratkan reason, reason and evidence selain daripada iman. Dia benda tu dia seimbang. Bukan dia kata, macam saya tanya kawan saya seorang kat sini, mana kau tahu Tuhan ada? Bro, iman bro, just fail. Jadi kalau orang sebelah sana pun dia kata iman juga. Jadi kita tak boleh nak berdialog. Jadi benda tu agak susah lah. Jadi penting untuk kita sendiri tahu pasal Islam, dan kita boleh dapat hati Islam tu lebih banyak. Satu tujuan untuk betulkan. Jadi benda ni saya kena set straight, kan ada orang non-Muslim yang akan nampak. Yang ada tengok dekat sini, saya nak betulkan. Satu, untuk mengurangkan prejudis. Dan nombor dua, kalau ada benda yang negatif, saya akan cuba betulkan. That's why yang sebelum ni saya buat, 5 bulan sebelum ni, saya memang buka satu session, you boleh tanya apa sahaja pasal Islam. Dan insyaAllah saya akan cuba jawab semasa ataupun selepas tu. Okey, dan menyampaikan mesej Islam yang sebenar. Dulu saya ingatkan nak menyampaikan Islam pada orang bukan Islam. Tapi saya rasa apa yang lebih penting untuk menyampaikan mesej Islam yang betul pada orang kita, Ustaz. Sebab kalau macam kita tak betul, agak susah. Sebab kadang-kadang sebab kita dilahirkan sebagai Islam, kita bukan pilih Islam sebagai agama kita. Jadi kita tak betul-betul tahu pasal agama kita. Macam mana kita nak expect orang macam Sister Sofia tahu kan? Kita sendiri pun tak tahu kan? Dan saya pun, yelah, dah 46 tahun depan, bulan depan. Tapi saya rasa saya baru masuk Islam baru 5 tahun lepas. Dan kita rasa betul-betul kita tahu, kita rasa sonok. Dia kata rasa sonok, kita happy dengan tu, kita nak share. Ini yang saya buat kerja-kerja yang orang lain tak buat. So itu usaha saya lah. Dan bukan untuk convert. Macam Islam pun memang terang dalam surah Al-Baqarah, chapter 2 ayat 256, la ikraha fid din, memang tak ada paksaan dalam beragama. Dan kalau kita tengok surah Hujurat ayat 49, saya dah banyak sangat, ayat 13 memang ini nanti saya recap dekat ujung, tapi memang bukan untuk convert. Saya bagi sikit lah, sebab ayat ni terlampau cantik. Masa saya pergi ziarah masjid kat Singapura, ayat surah Hujurat, ayat surah 49, ayat 13 ni memang diletak besar-besar dekat masjid yang banyak moden. Surah tu basically cakap pasal ya ayuhan nas, oh mankind, wahai manusia. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa, tidak aku jadikan kau lelaki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu, dan aku menjadikan kau berbangsa-bangsa, India, China apa semua, dan berkabilah, bersuku kaum, untuk kita saling kenal mengenalan. Kalau Allah Ta'ala dia tak kata kita, Allah Ta'ala boleh jadikan kita satu bangsa. Memang ada dalam surah Maidah, surah 5 ayat 48, dia boleh jadikan kita satu bangsa. Tapi Allah tak nak. Allah nak test dengan apa kita reda, apa yang kita buat.
Okay, benda tu panjang dan saya akan ambil dan benda Sofia tak sempat nak cerita, tapi basically benda tu memang Allah Ta'ala memang bukan untuk kerja kita untuk kumpul orang. Kerja kita bagi tahu dan memang untuk kita berkenal. Macam saya nak kalau boleh agama Islam macam kerja dakwah ni macam subjek geografi yang kita boleh discuss ni Ustaz. Saya rasa saya percaya Islam macam ni. Awak percaya Islam siapa? Dan kita tak bergaduh. Terpulang dia nak percaya dan saya nak percaya macam mana. Okey, saya dah ambil setengah jam masa awak. Jadi Sister Sofia, mungkin Sister Sofia boleh ceritakan sikit pasal Sister Sofia. Okay. Terima kasih. First saya nak kenalkan diri. Nama Islam saya Robiatus Sofia N binti Reynaldo Baringbat. Nama Kristian saya sebelum ni adalah Mary Ann Widokto Baringbat. Sekarang saya berumur 29 tahun, berasal daripada Sabah. Okay. Sebelum ni saya beragama Kristian Katolik. Ada 7 orang adik-beradik. Okay. Dan saya adalah anak paling sulung sekali selepas adik perempuan kembar saya. Okay, saya nak ceritakan sini, saya dah berhijrah since 2018, 30 hari bulan Julai. Itu adalah syahadah saya yang kedua. Sebelum tu saya dah buat pada 26 hari bulan dekat masjid Kampung Ceras Baru kat sana. Dan lepas tu mengucap kali kedua dekat Jawi lah. Okay. Saya tak nak buang masa. Saya nak cerita macam mana saya boleh dapat hidayah tu. Membesar. Okey. Saya dibesarkan dekat kawasan perkampungan. Okey, nama kampung tu Silam Camp, Lahadatu. Silam Camp, Lahadatu, Sabah. Silam Camp. So persekitaran dekat sana tu mostly is Visaya. Bangsa saya adalah Visaya. So kita pun ada banyak juga kedazan Muslim dekat sana. And saya tinggal berdekatan dengan masjid. And that time setiap kali dengar azan lah. So dengar azan tu, kita semua akan lari. Saya dengan adik-beradik sepupu saya akan lari. Hantu. Sebab bila dengar tu meremang bulu roma. So cepat-cepat balik rumah, ada hantu. Macam tu. Then itu masa perasaan saya dekat masa budak-budak lagi lah. Berapa tahun umur tu masa tu? Umur tu tak silap saya dalam darjah masih darjah 1, 2 macam tu lah, budak lagi. Then itu tak ada rasa macam nak cari Islam lah, apa tu Islam kan, sebab persekitaran family relationship is very strong. Okay, so saya tak fikir pasal agama tu, cuma tahu ini Islam, dia sembahyang tu semua. Ada satu masa dalam sekolah menengah lah actually, saya jenis bertanya dekat parents saya. Saya tanya dia, Ma, kenapa, betul ke Nabi Muhammad ni Nabi yang terakhir? Saya pernah tanya sekali dekat dia lah, betul ke? Then my mom admit, ya betul lah, he's a prophet and dia Nabi yang terakhir. Dia cakap macam tu. So okay, so I just stop the question, I never ask again. Saya tak tanya lebih-lebih lah. Okay, so dekat sana saya tak ada banyak kawan Muslim tau. Saya dekat sekolah menengah, I was a very active person, bersukan semua dan berkawan, tapi tak jumpa orang yang betul-betul boleh saya tanya berkenaan dengan Islam. Kejap, tarik nafas sekejap. Boleh, air boleh minum. Yes, saya ada. Cuma pendedahan berkaitan dengan agama Islam tu, mereka tak pernah bercerita pun Islam tu macam ni. Even pada Hari Raya Korban, I don't know what is the meaning of Hari Raya Korban, Isra Mi'raj, and the other one is apa? Maulidul Rasul tu, tak tahu tu semua. I just ini hari public holiday macam tu lah. Okay, dekat dalam sekolah menengah tu, dalam period macam tu lah. Okay, boleh. Ini
masa sekolah menengah, saya sangat aktif dekat gereja. Saya apa-apa aktiviti berkaitan dengan macam ni lah, ada surau kan. So aktiviti surau memang ada, gereja pun ada juga. Dalam gereja Katolik dia ada aktiviti youth camp apa berkenaan dengan remaja lah. Kita akan menyanyi, berkumpul, dan kita akan ada Bible sharing dan Bible study juga kita ada. So dekat sana kita akan buat round macam kerusi satu bulatan lah. So kita akan cakap, tanya. Lepas tu dekat sana saya macam mana kita sharing apa yang ada dekat Bible. Dalam 15 to 17 years old lah, macam tu, sekitar remaja macam tu. Okey, masa terlalu sangat aktif menyanyi. Saya sangat suka menyanyi, especially pada misa setiap hari Ahad. Kadang-kadang saya akan dapat satu macam saya akan macam mana appointkan untuk you ada satu sesi yang kita akan datang dekat depan altar gereja tu. Kita akan menyampaikan ayat yang dalam Bible tu sambil menyanyi. Berima lah. Ayat tu berima. Berima. Macam Al-Quran dia recite. Jadi Katolik ke Protestan? Sana. Saya Christian Katolik. Okay, so pegangan Katolik. Okay, yes. Dekat sana saya sangat mengagungkan Trinity sebab saya belajar pasal Bible Studies. Saya tak fikir pasal agama lain lah, sebab to me Christian Catholic is the only religion yang betul. Sangat betul. So saya dekat sana Trinity, Father, Son and Holy Spirit. Terus terang saya cakap, saya tak habis baca pun even my Bible sendirilah saya tak habis baca. Mungkin dalam umur kecil-kecil kita ada baca, tapi saya bila dah benda tu tak diterapkan setiap kali akan lupalah. Dan orang-orang Kristian macam Christian Catholic, kita ada kelas katekism tau. Kelas macam kelas agama untuk budak-budak. So dia akan banyak menceritakan macam sirah-sirah perjalanan Jesus Christ. Nabi Isa. Dia panggil katekism. Ya, katekism. So perjalanan Nabi Isa sebelum dia datang dan selepas dia datang. Okay. Dekat situ saya tak dapat lagi hidayah sebab saya memang into my religion. Yes, Christian. Then pasal sebab saya terlalu aktif satu hari saya macam terbayang sendiri, tertanya pada diri saya sendiri, yang saya buat ni, aktiviti youth camp, actually macam kita, kalau Islam lelaki hanya untuk lelaki, perempuan untuk perempuan, aktiviti untuk perempuan, but to Christian semua sama, semua sangat akrab dan semua macam adik-beradik. So even macam saya dengan brother Syarul, kalau saya Christian that time, saya boleh hug dia, pegang dia, macam dia abang saya, ni adik saya, macam tu. So no hal untuk mereka. Dan bila hati saya tu datang, hati saya tu bertanya-tanya, saya tengok, saya perhati semua orang yang ada dekat sana. Apa sebenarnya yang saya buat ni? Apa yang saya buat ni sebenarnya? Apa yang saya dapat dekat aktiviti ni? Fikir, saya tak tahu. Saya sendiri tak tahu. Saya dapat enjoy lah, happy to get together with the friends. Dan dekat misa, setiap hari Ahad kita akan duduk buat misa. Ini misa kita panggil mass. Mass. Okay. So dekat misa tu, sebelum tu kan mungkin dekat FB Live ni mungkin ada kawan-kawan Christian yang akan tengok. So saya minta maaf, ini bukan saya nak memburukkan my previous religion lah, Christian Catholic especially. Saya tak memburukkan, tapi ini atas
pendapat dan apa yang saya rasa lah. So dalam masa misa tu father akan buat sermon. Dia akan bercerita macam sekarang ni, dia akan cerita, tapi dalam kita panggil holy sebab dalam sembahyang kan holy mass mereka panggil. Holy Mass. Ya. Okay. Then kita akan duduk berlutut, tapi berlutut bukan macam yang macam sujud kita buat ni, bukan. Kita akan duduk berlutut ni, and then kita akan buat macam ni. Macam tu. Cuba jujur Pak. Macam tu? Yes. Tapi jujur pandai. kita ada satu tempat tu yang di mana kita boleh sandarkan siku kita macam ni. Oh, letak macam ni. Yes. Sambil macam tu lah. Okay. Setiap kali sermon, Father akan bacakan satu ayat-ayat dalam Bible tu. Tapi to be frank, saya tak faham apa Father cuba sampaikan. Dia akan ulang benda yang sama dan ayat-ayat macam I duduk, I baca. Sebab kadang Father tu bila bercerita, saya tak faham apa dia cakap, and then cara dia cakap pun saya tak faham. Macam tu. Dia apa dia cakap ni? Sekarang tak tahulah, sebab dia akan every week dia akan different sermon. Sampai sekarang. Tak, dia punya Bible tu banyak juga, ada 73 buku. So dia dekat Fajar. Dia ada banyak lah, saya tak ingat dah. Okay. Sebab apa saya tak ingat? Sebab saya dah lama tak pergi gereja. Saya ingat sangat. Okay. Lepas tu saya tanya lagi apa yang dia cakap ni, and then end up when I look around, saya tengok kawan orang sebelah, dia datang dengan nak tengok orang tu datang church je. Dia datang, okay, hari ni si dia datang, aku pun datang lah. Okay, yang ni satu hari tu saya ada tanya, you tahu tak apa yang Father tu cakap dengan you? Apa yang Father sermon tu? Tak tahu. Macam tu. Saya cakap, saya pun tak tahu, tapi kenapa kita tak boleh tanya? Macam tu. Macam end up you datang Father dengar bebel je macam ni, tapi you tak tahu apa dia cakap. Okay, that is salah satu daripada dia lah. And then kita ada dalam, I don't know dia ada Christian lah, tapi dekat Christian Catholic kita ada confession. Maksudnya kita mengaku salah dekat Father. Okay, selepas daripada misa tu akan ada satu session. Kita akan pergi dekat satu bilik, dan Father tu dia akan dengar lah, Father, please forgive me for I have sinned. This is my current sin. Macam saya dah lupa dah, ingat dah, sebab saya dah lama tak buat confession. Sebab dalam masa tu saya rasa macam kenapa saya kena mengaku salah saya dekat Father tu, sedangkan Father tu pun manusia. Kenapa saya tak direct dekat atas? Sebagai pengantara Yes, ada something cakap macam tu. Tapi kita manusia, bila kita buat dosa, you nak tak dosa you cerita ke orang. Jadi orang dia tu manusia lah. Lepas tu dia akan cerita kat orang lagi, dia ni, what if kalau saya buat something dosa yang betul-betul memang betul-betul mengayabkan diri saya, and then saya cerita kat Father tu, then Father tu tak amanah, mesti dia akan cerita. Betul tak? So sebab he is a human being also. Betul tak? So saya tertanya, saya pun malu lah nak mengaku dosa saya dekat orang. Saya cakap macam tu dalam diri saya, kenapa saya tak direct dekat Tuhan? Tuhan kan maha mendengar. Saya cakap macam tu dekat hati saya lah. Berfikirlah saya dekat time tu. Then lepas tu saya rasa macam okay, saya tak tenang. Tapi saya tak tahu nak cakap dengan siapa. Saya diamkan, stop kat zaman 15 to 17 years old. Dan bila saya dapat offer belajar dekat Kuala Lumpur, bukan force lah, actually I persuade my mom, my both parents kan, untuk saya belajar, terima ni offer dekat KL ni, dekat KL macam tu lah, sebab saya kan dari kampung. Tapi that is not the main reason lah. To me, saya nak pergi dekat KL sebab ada certain
macam perasaan saya dengan ada ahli keluarga saya yang always think negative about me. So when I go, si Mary Ann ni, kalau dia pergi sana tu balik tu mesti dah jadi sosial, dah apa jadi tu, ataupun balik tu mesti bawa anak dan macam tu. Dia akan cerita even pada saya, umur saya 17-15 tahun, negative thinking. I know, saya understand sebab mereka terover concern lah kan. I know diorang sayang, tapi diorang sayang saya dan anak-anak buah yang lain, tapi the way mereka sampaikan tu a bit over sikit lah, sampai boleh mengguris hati saya. Okay, bila saya dah berhijrah lah dekat KL, belajar semua tu kan, saya banyak berkawan dengan orang Islam dekat sana, dekat sini. Saya berkawan dengan orang Islam. Dan tahun pertama saya dekat sini, saya tak banyak bertanya lagi pasal agama. Saya masih belajar, search pada saya punya agama sendiri. Sebab dalam college tu kita ada group juga yang untuk Bible study. Okay, and then ada satu pastor yang dia akan datang dekat rumah, dia akan buat Bible study. Tapi pastor tu dia bukan pastor Katolik tau, dia pastor daripada SDA. SDA apa? Seven Day Adventist. Seven Day Adventist. Tak banyak, dia minority punya lah. Okay. So dia akan datang dekat rumah. So saya punya kawan-kawan yang Kristian tu akan berkumpul dekat rumah saya. Mereka akan kita akan buat Bible study. Dekat situ saya tertanya-tanya. Dia akan bagi satu ayat-ayat dekat Bible tu kan. And then dia akan tanya pasal dia akan bagi soalan dan kita akan bagi soalan dan dia akan cuba jawab. Tapi persoalan-persoalan yang saya tanya tu, dia tak bagi jawapan direct tau. Macam tak cukup untuk penuhkan dekat hati saya. Kata, betul ke ni? Macam ada doubt lagi lah. Dan soalan yang awak tanya dia tak berapa jawab. Okay. Sebelum tu saya sebab dia pastor SDA, dia tak percaya pada Trinity. Dia tak percaya pada konsep 3 Tuhan tu, 3 dalam 1. So macam dia tak percaya, dia bukan Kristian lah kalau tak percaya Trinity. Dia Kristian tapi dia tak faham, mereka konsep pada Allah yang satu, Tuhan yang satu. Okay. Tak ada 3, sebab only Katolik saja yang mengamalkan Trinity sebenarnya. Okay. Saya tanya soalan apa dia. Contoh soalan yang sebab sebelum tu father tu pastor tu dia bukan Katolik. So dia banyak macam memburukkan Katolik, tapi bukan secara terang-terangan. Sebab dia tak tahu saya Katolik, tapi bila dia cakap dia akan banyak pada lebih macam Katolik, macam Katolik. Macam tu, kata kenapa mesti dia nak kaitkan dengan Katolik. Dia tanya dia. Cuma itu dah beberapa tahun saya tak berapa ingat sangat soalan yang saya tanya dekat dia. Mungkin dalam saya bercerita ni bila saya teringat saya akan ceritakan lah. Okay. So bila dah berkawan dengan ramai orang Kristian, Islam, di situ saya start untuk tanya Nabi Muhammad ni macam ni, dia ni siapa sebenarnya, macam mana dia boleh jadi Nabi kan, macam mana. Okay, sebelum saya cerita tu saya terlupa sebab saya ada cerita dengan Brother Syahrul hari tu. Sebelum saya macam mana teringin nak tahu apa tu Islam, sebenarnya saya tak berapa suka Islam. Boleh kata macam anti sikit Islam lah. Kata sebab bukan sebab agama dia, sebab orang Islam dia sendiri. Sebab masa dekat Sabah dulu, orang-orang Islam dekat sana dia tak tunjukkan cara Islam yang baik. Okay, salah satu contoh yang saya boleh bagi macam you dah tahu Islam religion yang lain takkan terima lelaki boleh kahwin sampai 4. Tapi in the reality yang happen, yang saya pernah nampak, lelaki ni dia orang Islam tapi dia kahwin lebih daripada 4. Dia ada 9 orang isteri.
Then isteri dia semua apa, hidup susah. Dia biarkan anak-anak dia ni semua macam, ini Islam ke? Macam tu, Islam ke? Saya rasa macam, and then family history saya. Pernah ada berlaku yang macam orang Islam tu, dia family saya, and then something bad happen. So mereka ada anti dekat Islam sikit lah. Bukan, mereka tak benci, tapi mereka macam, okay, you boleh berkawan lah dengan you, cerita. Kalau you cakap mereka baik, kita baik lah. Tapi kalau nak more than that is cannot. Macam tu, cannot. Sebab history, family history. And then the other thing, kata-kata arwah nenek saya, itu yang buat saya lambat sikit nak belajar Islam tu. Sebab daripada kecil lagi, parents saya, family saya akan cakap, oh, kalau you nak cari pasangan hidup, you kena cari orang yang boleh duduk satu meja dengan you. Itu kata-kata lolak. Lolak tu maksud dalam bahasa Visaya adalah nenek. Kata-kata arwah nenek saya. Boleh duduk sekali. Yang penting boleh duduk semeja makan. Kalau you nak cari pasangan, maksudnya bagi mereka agama lah. Agama yang sama. So itu yang kita pegang. So, daripada isteri, sebetulnya sebelum saya, ada makcik-makcik saya yang almost converted to Islam, tapi mungkin because of marriage lah, nak kahwin. Then mereka akan cuba sedaya upaya untuk tidak buat makcik-makcik saya tu revert to Islam. Mungkin buat nak pergi hantar dekat Sarawak ke apa ni. Tapi sekarang mereka hidup bahagialah. Apa lagi? Jadi pandangan satu negatif tu pasal family history tu, pasal bergaduh, pasal lebih kepada personal. Punca dia pasal apa? Yang family. Family yang ni sebab ada lelaki lah, macam hubungan lelaki. Dia lebih kepada bukan tak ada kena-mengena dengan agama lah, lebih kepada isu. Actually more kepada perbuatan orang Islam tu sendiri. Itu yang buat mereka sangat tak suka Islam. So bagi mereka, bila mereka tengok perbuatan orang-orang, and then pada pengalaman yang mereka rasa, so mereka rasa itulah Islam. Sebab mereka tak faham itulah Islam tu buruk. Macam tu. Kalau dia tak kahwin 9, kahwin 4, okey? Macam mana? So pandangan orang sebelah sana, memang kebanyakan even kalau macam my parents, kalau mereka kata mereka tak akan terima kahwin 4. Tak boleh. Sebab bagi Kristian, you boleh kahwin sampai 1 je. Sampailah you punya pasangan mati, baru you boleh kahwin. Katolik dia tak boleh cerai kan? Tak boleh cerai. Tapi in reality, itu yang saya jumpa sekarang ni. Sebab disebabkan regulation yang macam tu, Katolik, you tak boleh kahwin selagi one of your partner mati. Kalau you kahwin lain, you tak boleh kahwin dekat gereja. You boleh kahwin dekat JPN je. So but in religion, pandangan daripada religion, bila you buat macam tu is for me. Sebab mereka buat rules macam tu, rules yang you tak boleh kahwin selagi you punya pasangan tak mati. You kahwin dekat situ, kira macam you berzina lah. You punya husband masih bekas husband you masih hidup lagi. Macam dia bersedudukan dengan orang. It happens dekat reality and also dekat family saya lah. So I tertanya, I tak argue dekat mereka, that is their choice. Tapi for me that is wrong. So when I see mula-mula saya pun tak setuju kahwin 4. Siapa perempuan sini nak kahwin apa? Laki dia kahwin 4, betul tak? So itu memerlukan pengorbanan yang besar, betul tak? Tapi I know the rewards lah dekat atas sana. Tapi dia perlukan redo yang tinggi lah, betul tak? So I tak suka konsep kahwin 4 ni. Tak suka? Tak boleh terima Islam kan? Tak boleh terima. Kenapa boleh kahwin 4 ni? And then I study, I tanya orang, pada orang-orang tertentu, I tanya, and then I faham, I cuba fahamkan.
tengok YouTube Datuk Zakir Naik, Ahmad Didat tu semua tu kan. Dan I tertanya, betul juga yang dia cakap ni. Dalam Al-Quran dia tak cakap kahwin sampai 4. Dia cuma cakap kahwin 1 atau 2 atau 3 atau 4. Dan kalau you tak mampu, tak boleh berlaku ada sama isteri, kahwinlah 1. I tak tahu nama surah tak ingat ayat tu lah. Surah Nisa. Okay. Dan I faham. Dan bila saya nampak orang buat dakwah dekat luar negara, dia ceritakan konsep macam tu kan. What if in reality lelaki jadi sikit, perempuan jadi banyak. Tapi sekarang pun fakta dia perempuan lagi ramai kan berbanding lelaki. So kahwin sampai 4 ni is a solution lah actually. It's Betul. a solution. Yes, Boleh antara hikmah. hikmah Allah lebih mengetahui. Dia tahu apa yang di dekat depan, apa yang dekat belakang. So okay. Selain tu apa? Tapi betul lah tu, kebanyakan memang perempuan kalau orang Christian side, macam saya ada bawa Grab kat kadang-kadang. Macam bila kita tanya-tanya apa soalan tu, memang antara soalan yang dia tak boleh terima tu kalau lelaki Islam boleh kahwin 4 lah tu je. Itu antara memang tak boleh lah. Tapi sebenarnya dia orang tu belakang, dia orang ada yang Tapi itulah saya cakap, kalau okey tak boleh terima, tapi macam kita tanya balik lah. Tapi dia macam boleh terima kalau lelaki dia ada mistress. Macam saya hantar nak berjumpa, kalau dia ada mistress okey lah. Dia macam kata okey. Tapi dia kata kalau mistress tu adik awak ke mak awak okey tak? Apa jadi pada anak dia? Memang anak dia tak terbela lah, tak ada legal rights semua tak ada. Jadi rasanya lebih teruk daripada orang yang ambil tu dengan bertanggungjawab lah. Ini bukan nak bagi reason nak kahwin 4 lah, nak kahwin lebih. Bukan nak Tapi ada sedikit rasanya macam orang tu tak berlaku adil dengan kaum di sini lah kalau dia buat macam tu. Betul. Ya, betul. Itu bukan soalan kahwin 4 lah. Saja je nak menyimpang sikit. Okey. Jadi apa? Masuk Islam. Jadi kata dah nampak ada minat sikit pasal Islam masa umur 18 tahun. Betul ke macam mana? Bukan. 18 dalam umur 15 tahun. 15 tahun macam tu. Okey. Tapi sebab tak ada ramai orang yang saya boleh bertanya, jadi persoalan tu stop dekat sana. So bila saya dah datang dekat KL, barulah apa yang saya nak tanya tu, apa yang saya benci sangat dekat Islam, bukan benci lah, macam tak adalah benci sangat. Okey. Macam Tak setuju lah. tak setuju, ada certain way lah Islam kenapa. And then one more, saya tengok kenapa mereka kena bertudung. Panas And then sebab I rasa panas lah. Habis tu panas betul. Boleh macam mana orang tahan panas-panas macam ni. Sedangkan saya seorang yang aktif dekat sekolah, dan saya selalu ikut itu aktiviti kawat kaki, dan kena praktis ya dekat panas-panas tu. Then kena pakai tudung. Actually I like it, tapi bila betul-betul panas, aduh, kena pakai tudung pula ni, panasnya macam tu. Sekarang macam mana? Sekarang ni saya suka. Saya suka pakai tudung. Tak kisah dah. Kenapa suka pula? Sebab apa? Okay. First saya try masa zaman remaja tu lah, 15 tahun macam tu. First saya pakai tudung tu, saya cakap, cantik pula saya pakai tudung ni. Sweet pula macam tu. Dan dia kata, seramai pula puji. I panggil you Ain lah. Saya cakap macam kawan saya cakap, I panggil Nurul Ain lah. Betul. Manis betul lah waktu time tu. Tak ada. Time tu tak ada bahasa Semenanjung lah. Dia kata, manis betul bang mukamu. Dia cakap macam tu lah. Okay, berbunga-bunga lah hati tu. Okay, tak Try apa. tudung kat mana? Dekat Sabah? Di sekolah? Dekat Sabah masa dengan kawan-kawan lah? kawat kaki. Kawat kaki ya, okay. St. John Ambulance dulu lah. Dan bila pakai-pakai macam tu, tertimbul rasa macam cantiknya macam tu. Rasa macam ada satu perasaan yang macam selamat bila pakai. Selamat bila pakai. So dekat KL sini saya ada kenal family yang sangat rapat dengan saya lah. Kenal consider macam family angkat saya lah. Daripada Sabah? Dia ada dekat sini lah sekarang ni, tengah tengok saya sekarang. Okay. So saya akan selalu pergi kat rumah dia, and then family dia, saya akan bertanya berkenaan dengan Islam, and then selain daripada tu juga saya berkawan juga dengan abang-abang, kakak-kakak, dan juga anak-anak mak semualah. Okey, lepas tu dekat sana saya dengan willingly, without
tak ada siapa-siapa yang force saya kan. Saya bila nak pergi ikut join mereka kenduri, saya akan pakai tudung. Walaupun mereka cakap sebab mereka panggil saya Angel tau. Nama samaran saya Angel. Oh Angel, you boleh ke pakai tudung? Okey ke you pakai tudung? Kalau okey jangan paksa. Dia kata boleh je, you tak payah pakai ni semua ni. Dia cakap it's okay. Saya okey je. Saya okey je. Dia saya pakai sebab saya suka. Perasaan safe and then rasa macam tak ada siapa-siapa yang pandang saya. Kiri kanan ni semua ni. Sebab walaupun dulu saya tak adalah yang jenis yang terlalu sosial sangat. Sebab saya suka pada aktiviti luar. Okay. Tapi bila saya pakai macam ni, longgar sikit ni semua kan, saya rasa macam okey, senangnya nak bergerak, tak payah nak kisah nak duduk ke apa ke, nak tahan perut ke, tak perlu. Okey. Selasa selamat rasa ni. Ya, dan rasa macam orang nak pandang kita pun tak ada orang nak pandang. Macam tu lah. Tak ada orang nak pandang kita yang dengan cara yang macam mana cakap? Cara yang macam tu. Tak ada. Macam jujur tengok. Okey. Okey. Ya, tapi kalau macam saya ada dengar macam YouTube satu tu, mula macam saya agak susah sikit kenapa orang pakai apa, makeup tutup kan. Nikab. 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 Itu tapi bila saya tengok yang ribet macam dia, Mak Saleh, jurnalis orang putih memang jenis dulu feminis. Mula-mula dia pakai macam ni, tapi ada satu masa dia rasa macam orang tetap tengok dia juga. Orang tetap dia macam tak selesa. Masa dia kat dalam tube. Kalau dia bukan fitnah pada orang lain, kecantikan muka dia tu, dan dia after dia tutup. Dia rasa macam mula-mula kita tak faham. Jadi rasa bila dia tutup tu rasa memang dia terus kosongkanlah orang macam nak tengok. Walaupun dia kata dia memang cantik lagi walaupun tapi itu mungkin dia bercerita dengan Allah Ta'ala. Dia kata kalau apa yang masa tu dia mungkin ada masalah pasal dia nak melahirkan anak, itu dia terlampau happy sangat. Dia kata ada tak benda yang aku boleh buat yang mungkin kau akan lagi suka. So dia buat benda tu. Jadi kita terima benda tu sebagai satu reason dia dengan Allah Ta'ala. Jadi dulu kita agak susah nak faham kenapa orang kadang macam kena tutup, setengah tak tutup kan. Ini bukan orang biasa ini Mak Saleh yang betul-betul feminis kan. Jadi dia bagi reason tu, kita boleh terima lah. Dia rasa dia lebih, macam dia cakap tadi, lebih ada kebebasan sikit. Orang tak perlu tengok dia bebas, tak payah rambut macam ni ke kan. Tak ada perhatian. Dia tak terlalu beratkan sangat kat situ lah. Okey. Kalau nak tanya boleh tanya terus. Lagi bagus kalau terus tanya dekat FB. So boleh tolong Syah nak tanya apa boleh Syah. Kau tengok je aku tadi Syah. Kau apa dia? Tertarik. Mungkin tak habis lagi cerita. Mungkin kalau boleh bagi 3 sebab lah. Sebab yang rasa cerita terus boleh lah. Macam boleh tertarik macam Islam. Tak habis cerita. Sebab actually datang daripada hati saya sendiri. Ingat tak yang first saya tanya, beritahu what is my purpose saya buat benda ni? You can. Apa kebaikan yang saya dapat? Apa yang saya dapat dekat misa tu? Saya tanya, dan dia akan reverse balik dekat hati saya. Sebab saya dah ramai kawan-kawan Islam kan. So reverse balik, saya tanya, saya nak cari purpose life. Saya nak cari apa? Saya hidup apa? Saya hidup dekat dunia ni untuk apa sebenarnya? Untuk hidup, makan, minum, bekerja, ambil, cari duit, kahwin, ada anak semua ke? Ataupun ada something else? So actually dalam hati saya sendiri is a missing piece lah. Saya tak kata masa saya Christian Catholic dulu, saya tak kata saya tak happy. Saya happy. Saya ada family yang sangat penyayang, family bonding itu sangat kuat. Tapi kalau ada love tu, puzzle dia tu yang satu tu hilang, dia tak ada. So, itu yang saya cari. Dia macam ada kawan saya kata, Allah dah ketuk hati tu, dia suruh cari, dia cakap macam tu. Carilah tanya. Then missing piece tu lah yang saya cari. Saya tanya, saya start digging about the Islam.
saya buka buku tafsir, and then saya bercerita, saya tanya kawan-kawan saya. Dia serang tanya. Tapi at the same time saya masih buka saya punya Bible. Okay. Saya buka tafsir Al-Quran tu dengan Bible. So I found something yang I rasa Islam ni macam betul lah. Macam betul lah. Macam betul lah. Sebab ada satu dekat Bible tu, dia dah ini dekat Tauratnya, dia kata perempuan, persoalan saya kenapa orang Islam perempuan dulu kena bertudung kan. So I jumpa dekat saya punya Bible sendiri, dekat Taurat beritahu perempuan kenalah menutupi rambut dia. Kalau dia tak tutup rambut dia, lebih baik dia botakkan. Shave your head lah. Zaman Nabi Musa. So I kata, kiranya macam perempuan memang kena bertudung lah. Tapi kenapa, saya tanya lagi, kenapa Islam, kenapa Kristian, agama saya sendiri tak pakai? Okey, itu dah ada persoalan dia. Saya dah macam turun sikit satu markah untuk Katolik, Kristian, Islam naik sikit. Then senang cakap memang ada buku tafsir Quran? Ada orang bagi. Ada kawan bagilah. Tak cek agama lain macam Buddha ke Hindu ke, kenapa Islam cek? I don't know kenapa saya tak tengok. Bukan, saya boleh jawab. Okey. Kenapa saya tak cari Hindu, kenapa saya cari Buddha? Okey, sebab saya punya hati dia dah tolak awal-awal. Dia dah tolak sebab dia dah banyak God. Banyak Tuhan dia. Macam Buddha. Sebab antara dia agama Islam dengan Kristian dengan Yahudi, dia sama. Samawi. Ya. Yang Buddha itu adat budaya. Jauh beza. Ya, sebab tu saya tak pergi cari Hindu dengan Buddha. Sebab Kristian dengan Islam macam almost the same. Salah satunya saya tengok pasal bertudung. Bertudung pula. Kenapa tak suruh kenapa kita tak pakai dekat sembahyang pun kita tak pakai. Okay. Then I pernah question soalan tu dekat few of my members juga. Kenapa mereka tak bertudung? Kita pakai tudung. Sekarang ni mereka sudah gereja sudah terapkan masa misa je, masa mas tu sembahyang kena pakai tutup kepala. Macam tu. Macam tak betul pula. Tak betul pula. Tanya sembahyang je nak kena tutup kepala. Masa mas memang semua pakai tudung? Masa zaman saya dulu tak ada. Okay. Actually diorang kata ada, tapi orang tak ramai buat. Okay. Zaman saya memang tak ada orang nak pakai. Then sekarang ni saya nampak kawan saya yang Kristian, dia cakap gereja dah terapkan untuk tutup kepala masa sembahyang tu. Okay. So itu I tak tahu, saya dah lama tak pergi gereja. Okay. Itu salah satu. And then berkenaan dengan Allah tu, dalam Bible dia tak mention pun yang ada Trinity. I tak tahu, ada certain Christian dia ada cakap Trinity. Dia ada claim yang ada Trinity dekat Bible, tapi saya tak jumpa pun ada konsep Trinity tu. Dia ada mention 3 benda ni. Father, Son and Holy Spirit. Dia mention 3 ni, tapi dia tak mention pun 3 ni adalah benda yang sama, orang yang sama. Dia tak mention. Itu dah tolak. Saya cakap kalau macam tu, God is one. Allah tu satu, pencipta tu satu, the creator. Itu pun dah turun dah satu one stage. Satu point dah. And then sekejap saya dah lupa point. Last kali mengucap yang benda event yang trigger you rasa macam ini betul lah. So daripada yang dapat tu mungkin actually saya dalam period saya macam tu, hati saya dah memang it takes me 10 years lah, 10 tahun untuk saya fight for my ego as a Christian, strong Christian belief. Dengan nak kenal Islam ni, saya melawan dengan
ada dilema dengan hati saya sendiri. Ada orang kawan-kawan yang rapat dengan saya, orang-orang yang rapat dengan saya, dia beritahu mati tu bila-bila je Allah akan bagi. Kalau sekarang ni Allah takdirkan saya mati, matilah. Kalau awak dah tahu, dah nampak hidayah tu, tapi awak tak grab hidayah tu, awak lengahkan, awak mati dengan sia-sia. Orang tu pesan. And then saya tak, macam mana, saya tak decide lagi time tu. Saya macam bergaduh dengan hati saya sendiri. Sebab cabaran yang saya kena face is family. The first one is family. Family saya, sebab daripada history dia, and then how they tengok Islam tu dekat kampung saya sendiri. So itu adalah cabaran utama saya, family. So saya macam mana cakap, ego saya satu, sebab family saya pun satu. Sebab tu dia ambil masa 10 tahun. Dekat situ saya rasa macam and then family saya ada satu ajaran yang ajaran yang mereka kata, you tak kisah pun kalau you ada agama ke, you tak ada agama ke, Tuhan tu dia tak tengok dia cakap Tuhan dia tak kisah you agama apa, janji you buat baik. Dia akan cakap begitu. Family saya lah, janji you buat baik, you bersedekah, macam tu you bersedekah, and then you doa. Doa is the most powerful thing. That is my family lah. Dia cakap it's true, it's a powerful thing. Tapi you berdoa dengan siapa? Itu yang I tanya. Kita berdoa dengan Tuhan yang betul ke? Kalau tak, doa kita akan jadi macam sia-sia je. Sebab itu juga lain macam saya ada cerita sebelum ni dekat Brother Syarul, saya more kepada ego saya sendiri. So after saya decided, saya rasa sepanjang 10 tahun tu dekat KL lah, hati saya rasa macam dep. Dia rasa macam mau mati je. Tapi at the same time, because I'm a human being, saya pun mesti akan melakukan kesilapan. Tapi kesilapan tu lalai kan, kita akan buat rasa salah tu semua. Dan lepas tu kita menyesal macam tu. Tapi at the same time, degup jantung yang macam Allah tu nak tarik nyawa kau tu bila-bila. Macam ada satu bisikan lah yang nak beritahu, jangan dengarkan. You dah tahu dah tu Nabi Muhammad tu Rasulullah, Allah tu yang Esa kan. Kenapa you nak lengah-lengahkan lagi? Apa yang buat you hold nak mengucap syahadah. I rasa time tu kan, I just tak nak fikirlah. Biarlah, kalau Tuhan ada dekat sana, biar Tuhan bantu saya. Cakap macam tu. Biar Tuhan tunjukkan saya jalan. Saya cakap macam tu. So that time saya rasa macam saya tak ada agama. Dalam 10 tahun tu, frankly speaking, saya tak pergi gereja pun. Sebab saya rasa it's useless. When I go there, I don't get anything, any benefit. I don't say the father tu tak gunalah. Cuma apa yang dia sampaikan tak masuk dekat saya. Macam tu. So last year saya tak tahu solat. Saya tak tahu solat. Tapi what I do is like ini lepas maghrib, what I do is I sujud. And then I sujud and then I nangis. Dia cakap nangis, ya Allah, aku rasa macam aku tiada agama lah. Cakap, ya Allah, kalau kau ada dekat sini, kalau kau tengah dengar punya doa ni, kenapa saya kena ambil 10 tahun ni untuk saya mengucap, untuk saya jadi hambamu, macam tu, menjadi hambamu sebagai orang Islam. Apa yang susah sangat? Kenapa kalau kalau Allah dengar, saya cakap, bagilah hati saya lapang tak ada macam mana, tak ada berat hati. Mudahkan. Time tu saya sujud je, saya nangis, saya cakap apa benda je dalam otak saya, bagi Allah tu bagi saya ketenangan, jiwa yang terang, and then tidak beban dengan masalah keluarga saya sendiri.
isteri keluarga saya dengan kata-kata wasiat nenek saya tu. Jadi saya ambil decide, okay, bila saya dah bangun pagi kan, bangun pagi tu baru saya kata okay, saya decide saya akan ambil jadi Islam. Jadi Islam. Then baru tu, lepas tu baru saya balik dengan pergi Sabah. Saya beritahu niat saya dekat mak saya. Saya jumpa mak bapak saya open table. Saya ada 5 hari je dekat sana. Open table, saya cakap dengan mak saya, "Mak, Pa, ada bah saya mau bercerita dengan kamu ni." Cerita apa? Kamu kahwin kah? Tidaklah, saya bukan tu. Nantilah. Lepas tu duduk balik dekat meja. Okay, Ma, saya sudah decide. Tapi sebelum tu mama bapak saya tahu saya tengah belajar Islam dalam period 10 years tu. Belajar kenal Islam. Oh, kenapa kenal lah kau kalau kamu cari peace of your heart. Okay. Dan bila saya beritahu niat mak saya yang saya mau jadi Islam, dia dekat situ dia tak beritahu, dia bantah lagi tau. Dia tak memberontak lagi time tu. So masa tu mak saya banyak diam. Dad saya cakap, kalau itu agama yang boleh bawa you baiklah you. Okay, ikutlah, jadi you happy. Okay. On the way nak jalan hantar saya, sebab daripada Lah Datuk pergi ke Tawau, dia punya perjalanan ambil masa dalam sejam lebih tau. So dalam perjalanan tu, mak saya akan grab saya masuk dalam kereta. Masuk dalam kereta, okay, you kamu dengan mama papa dalam kereta. Sebab adik-beradik saya pun excited nak ikut, so dorang di kereta yang sebelah lah. So bila pergi kat sana dengan mama saya, apa yang kamu rasa, apa yang kamu nampak dengan Islam? Mama saya cakap, apa yang kamu nampak dengan Islam? Kenapa? Apa ni? Tak cukup happy ke kau di sini? Kalau tak faham bagi tahu, tanyalah. Oh, boleh. Kenapa? Kamu tak cukup happy ke? Kamu tak cukup tak cukup peace ke? Kamu tak jumpa peace? Tak. Dia cakap, Ma, apa yang saya cari sudah lama yang saya cari, yang saya tertanya-tanya ini sudah lama terpendam. Dan saya jumpa jawapannya dalam Islam. Saya cakap macam tu. Saya tak pandang mak saya sebab saya pandang cermin kereta tepi je. Sebab and then saya tak banyak bersuara time tu. Then habis tu, lepas tu kamu kena bertudung lah lepas ni. Kata, kenapa kau suka sangat bertudung? Mak saya cakap. Dia cakap, iya. Saya cakap macam tu dengan mak. Ya, saya suka bertudung. Kata, mama, dia cakap, Ma, dekat Bible sendiri, Ma, sudah cakap kita perempuan kena bertudung. Dan mak saya cakap, kalau begitu kau tutuplah, pakailah tudung. Saya nak kisah, kau pakailah tudung. Tapi kau janganlah tukar agama. Mak saya cakap begitu, janganlah kau tukar agama. Kau pakailah tudung kalau kau suka pakai tudung. Mak saya cakap macam tu. Dan saya cakap dengan mak saya, macam mana kalau kita tahu ini apple? Cakap, Ma, ini apple grade A, apple grade B. Dua-dua apple ni sedap. Kita tahu apple ni baik untuk kesihatan. Tapi kalau kita tahu ada grade A, kenapa kita tidak ambil grade A? Kenapa kita mau ambil juga yang grade B? Macam itulah perumpamaan dalam agama. Kalau Christian, memang I was born as a Christian. Okay, I'm proud. I born as a Christian Catholic. Saya ada family yang sangat bahagia, sangat penyayang, semua tu kan. Tapi it's not enough for me. So when I found Islam, saya rasa macam Islam perfecting me. Then my mom stop. Mom saya dah mati kutu. Dan dia kata, kalau you rasa macam begitu, biarlah. Kalau kau rasa itu yang boleh buat kau bahagia, biarlah. Go on lah. Dan ayat tu memang mak saya akan cakap berulang kali. Tapi sebelum kejadian tu, kita pergi dekat kubur nenek saya yang dia buat last wish yang kalau boleh makan dalam satu meja. I did explain to my mom, kenapa kalau saya kahwin dengan orang Islam, kenapa dia tak boleh duduk satu meja makan? Dia kata, kalau ada babi,
sorry itu kasar. Kalau ada daging babi di depan tu, boleh ke dia makan? Macam yang saya fahami, saya belajar dalam Islam ni mudah. Apa yang kita boleh apa yang mereka boleh makan, mereka makan. Apa yang tak boleh, janganlah makan. Sebab kita bukan hidup semua Islam dekat sini. Kita hidup ada Kristian, ada Hindu, apa ni. Jadi kita kena faham benda ni. Dan mak saya pun, sebenarnya mak saya ni, saya rasa mak saya ni dia boleh terima, tapi ego dia as a Christian juga, as a mom juga, dia besarkan sebagai Christian. Dia kata kalau boleh you hidup sebagai Christian, you lahir sebagai Christian, you mati kena Christian juga. Macam tu lah. Dan dekat kubur tu, my mom, kita ada macam doa lah kan. And then lepas tu dia akan bercakap, Mang, dia kata Ma lah, Mang, saya minta maaf sebab saya sudah dia meluahkan rasa kecewa dia sebab dia tak dapat lahir, tak jaga saya dengan baik. Dia sudah gagal sebab anak dia yang seorang ni nak ambil keputusan menjadi dia dengan Islam. Saya minta maaf sebab saya tak jadi ibu yang baik. Saya menangis dekat situ dalam hati saya, tapi saya cuba be a strong girl lah, untuk tidak tunjukkan dekat mak saya. Dan I diam saja. Mak saya pergi, dan kita balik dekat pergi airport lah. Masa balik dekat airport, dah balik dekat airport, my mom hug. Saya nampak muka mak saya sangat muram, yang macam mak saya tak berapa sihat, tapi rasa macam dia punya hati tu, sebab dia tahu saya macam tu, sangat macam, I pun rasa macam berat hati tengok mak saya. Tapi kerana Allah, saya nak convert, saya nak jadi orang Islam. Okay. Dan selepas beberapa hari dalam bulan Julai itu juga, masa saya balik, saya call saya punya dad mula-mula tu. Pa, hello Pa, petang tu dalam pukul 4 saya cakap, Pa, saya mau pergi masjid ni. Kenapa? Saya mau ambil keputusan mau masuk Islam. Saya macam tu. Dan saya diam sekejap ni, kata benda yang sama dia cakap. Kalau sebelum tu dia kata, confirm ke kamu mau masuk Islam ni? Kalau dada sudah tak boleh sudah ubah fikiranmu. Dan saya cakap begitu. Dan saya kata, confirm Pak, ini yang saya mau. Dia kata, kalau begitu, kalau itu yang kamu mau, yang boleh buat kamu bahagia, go on, teruskan. Kalau misal kata kamu punya pasangan tu bakal suami kamu nanti, kalau bawa kamu dengan jalan yang baiklah kamu jadinya. Itulah dan saya mention. Dan yang saya takut nak call mak saya. Call ni pukul 4 ni dah lepas dah, papa saya dah lepas dah. Dan pergi call mom saya tunggu lagi lah. Kebetulan saya pergi hospital nak melawat anak buah, rawat anak buah dekat hospital tu. Saya cakap tunggulah kejap, pukul 7 lebih lah, dep ni hati saya ni. Dia call my mom, call, Ma, saya mau pergi masjid kejap lagi ni. Kenapa kamu pergi masjid? Saya mau mengucap syahadah sudah. Then my mom said, kenapa kau ambil keputusan yang cepat sangat ni? Mom saya cakap, kenapa kau ambil keputusan sangat-sangat? Saya tidak habis lagi masa saya dengan kamu. Mama saya cakap, kau bolehkah balik sini dulu 2 tahun? Mama saya, balik sini 2 tahun dulu. Kalau kau tak berubah fikiran, aku lepaskan kau. Kau mau masuk Islam kah? Apakah? Mau kahwin kah? Saya lepaskan kau. Dan saya macam terstop dekat situ. 2 tahun lagi? 2 tahun lagi saya mau tunggu mengucap syahadah. Sudahlah, saya rasa dubdab ni, mati ni bila-bila masa ajak ni. Dan okeylah Ma, saya tunggu, saya call balik. Okay. Then I hang up the phone. Tapi malam tu juga, on the 26th of July, saya teruskan juga saya punya niat untuk saya mengucap syahadah. On the way nak masuk tu, saya rasa macam memang betul rasa terbeban, rasa macam saya ni anak derhaka sebab mak saya tak izinkan saya buat masuk Islam. Mak saya sendirilah, dia ada dekat situ. Saya menangis. Saya cakap, betul ke ni mak ni, saya tak jadi anak derhaka ke?
Kalau saya buat begini semua, ya Allah ni ya Allah ni semua ni, mak bagi saya kata-kata semangat macam tu. And then saya go on. Dan bila saya mengucap dekat situ, saya dengan Ustaz Nazri dekat masjid tu, keluarga mak ada dekat sana semua. Adik-beradik, abang kakak semua ada. Keluarga mak. Yang keluarga angkat saya ni Okay. Mereka ada semua dekat sini dan mereka saksikan that moment lah. Dan bila saya mengucap syahadah tu, actually dah bertahun tu saya dah tahu dah sebut benda tu. Tapi bila saya mengucap malam tu kan, saya kan teresak-esak sebab jarum muka kan. Feeling tu bila mengucap tu, I don't know lah, tapi saya rasa semua mu'alaf mereka rasa benda yang sama. Berat dekat hati tu, rasa teringan sekali, tak boleh nak expresskan ringan tu macam mana. Rasa macam kalau boleh bagi imagination, macam melayang-layang, macam tu lah. Ringan sangat. Dan sejak daripada tu I become a Muslim. And then sekarang pun saya masih belajar lagi dalam agama, belajar lagi, kukuhkan lagi ilmu saya dalam Islam. And saya ada belajar juga baru last Sunday yesterday lah, saya ada first class mengaji saya. Ambil masa dalam setahun untuk saya jumpa kelas mengaji yang saya tahu, okay ni saya boleh teruskan ambil ilmu saya. Tapi dalam halangan saya, sementara saya dah mengucap syahadat tu Julai last year, dalam period sampai hujung April tahun ni, walaupun saya dah mengucap syahadat, because of family, saya masih on off buka tudung, pakai tudung, on off. Sebab saya pun sendiri, sebab saya dah call parents saya, beritahu niat saya. Tapi because I hang up the phone dekat mam saya tak tahu sama ada mam saya dah tahu saya dah Islam ke belum. Okay, so hujung tahun lepas saya balik, saya buka tudung saya. Saya act macam biasalah, tapi jagalah benda yang tak boleh makan, makan je yang boleh. Dan baru-baru ni last April, time tu mak saya tak tahu lagi, December tu dia tak tahu lagi. April baru-baru ni saya balik untuk sebenar birthday saya. Kita plan memang nak sambut birthday dengan kembar saya lah, sebab dah lama tak sambut dengan dia. So kita baliklah dekat sana. April dekat situ baru my mom tanya. Kebetulan tu hari Ahad dia cakap, bangun. Saya dengan kembar saya dekat sebelah, bangun. Pergilah, hari ni hari Ahad. Kata pergi church. Pergi church. Nama kembar saya Ellen bangun. Pergi church. Si Manang ni kakak sulung maksud dia. Manang ni tak payahlah. Islam sudah bahkan dia ni. Mak saya cakap, Islam sudah kan dia ni. Betul kan Manang? Saya dengan time tu mamai tau. Mamai. Macam tu je I buat. I tak jawab ya, tapi I macam tu lah. Then end up kembar saya dengan adik-beradik saya pergi gereja lah. Saya tak pergi. Saya teman dad saya dekat rumah. Dan sepanjang saya dekat sana, mom saya, actually parents saya, dia tunggu apa yang saya nak cakap. Dia tunggu. Dan hari-hari yang dia tunggu tu hari yang saya nak balik lah. On the way nak ke sana pagi tu, kebetulan flight saya malam. So pagi tu kita nak pergi beli barang dalam kereta. Mak saya cakap, saya cuma risaukan kamu ini dalam kereta ni, dalam itulah kamu mau jadi Islam lagi ni semua. Mama saya cakap macam tu, mungkin Islam semua kan tahu susah betul lah, mau kena beli kuali baru, mau beli barang-barang baru semua. Kata, tengoklah, kamu tak tahu kah, kamu tak boleh fikir kah semua ni. Dan saya tak memburukkan mak saya, tapi ini saya nak kongsikan sajalah. Dan saya cakap, Ma, apa yang susah sangat kamu mau bagi saya, susah sangat mau lepaskan saya ni? Kenapa mau susah sangat mau terima kalau saya ni Islam?
Cakap dia, kenapa susah sangat? Kalau saya cakap dengan mak saya bukan buat benda yang tak baik. Saya cari benda yang kurang yang lengkapkan hati saya ni. Saya cakap begitu. Kata, maukah saya jadi orang yang tidak terurus, yang buat benda-benda yang tak baik? Kalau begini, kalau mama, saya rasa time tu macam saya threatening my mom lah. Tapi saya rasa I have no choice. Then I said, Mom, kalau you rasa susah sangat kan, Mom jangan heran lah kalau saya bawa diri saya sendiri. Jika bawa diri saya sendiri, I don't care about the family. I just want to live what I believe. I said macam tu. Then Mom saya tersentak. So, I don't ask you to I don't ask to do bad things. I just choose my belief. Saya cakap bukannya salah pun. Saya cakap tiada yang boleh melukakan. Kalau saya pilih Islam pun dia macam tu. My mom diam. Dia kata mungkin dia risau sangat sebab saya cakap saya nak bawa diri macam tu semua kan. Mom saya pandang saya dekat belakang, sebab saya dekat back seat. Kata, Manang sini kau. Dia kata, Manang sini kau, Manang. Mama minta maaf. Dia cakap tu, Mama minta maaf. Mama bukan niatmu apa ni. Dia kata, Mama cuma risau kamu tidak dijaga dengan baik. Kalau misal kata kamu jadi seorang Islam, lepas tu kamu kahwin, kamu tidak dijaga dengan baik, kamu disia-siakan. Kata, Mama tidak mau sebab Mama nampak semua benda yang tak baik dekat realiti, dekat di sini. Dia tidak maulah jadi dekat anaknya. Okay, yang macam kena tinggal suami, lepas tu memang ada kena tinggal suami, lepas tu orang tu balik pada agama dia sendiri. Okay, saya tak nak cerita siapa orang tu lah. Dia mama saya tak nak macam tu. Dia saya cakap mama saya pun minta maaf kalau saya terkasar bahasa, tapi saya tiada niat melukakan hati kau. Kata, saya cuma pilih saya punya belief. Kata, ini yang saya cari selama ni. Saya harap mama respect saya lah. Saya bukan buang mama. Kata, mama tetap mama saya. Kata, papa pun tetap papa saya. Saya cakap tiada yang berubah. Dan di situ sesi nangis dan hugging each other lah. Then after that, barulah masa sampai dekat airport, baru saya nampak muka mak saya yang sebelum ni saya nampak sangat murung ni semua ni kan. Bila dia hantar saya dekat airport, saya nampak mak saya kan macam something different tau, yang macam dia tidak ada bebanan dekat hati dah. Dia I hug my mom. Kita jaga diri elok. And then after sekarang ni dia rasa walaupun dia tak ada terima 100% lagi, tapi saya boleh nampak lah dia boleh lembut hati dah sikit-sikit. Alhamdulillah, sebab saya minta kepada Allah, semoga-moga mereka pun Allah bagikan hidayah dekat family saya, ibu dan ayah saya sekalian lah. Ada Syah nak tanya tadi? Syah. Ada soalan? Tak kok. Cabaran selepas masuk Islam. Tak, kalau dia bagi cabaran sebelum dan cabaran selepas lah kalau okay. Ni especially untuk orang yang yalah, kalau ada minat sikit. Sebelum tu, sebelum masuk Islam, cabaran terbesar saya family saya sendirilah. Sebab mereka kan strong religion in Islam. And then lifestyle. Sebelum ni saya tak bertudung, and then saya bertudung. Satu benda yang baru untuk saya juga. Walaupun saya suka bertudung, tapi untuk kekalkan bertudung tu pun kena bersabar dan ni juga kena mentality pun kena kuat juga sebenarnya. Itu cabaran saya. Sebab dalam tempoh tu kan saya on off lagi, buka tudung, tutup tudung. And then Ramadan tahun lepas baru saya decided untuk bertudung sepenuh masa. Yang lain tak ada? Semayang okey, puasa? Okey, puasa saya actually sebab 10 tahun saya dalam bab mengenal Islam tu, saya dah belajar puasa sebenarnya. Dah belajar ikut cara orang Islam berpuasa, and then even pada niat sendiri, baca niat. Tapi beza dia pada tahun ni is my first puasa. Beza dia feeling dia different.
dengan bila you jadi seorang Islam. Feeling dia different. Saya nak expresskan feeling tu pun saya tak tahu macam mana nak expresskan. Okay, then this is my first Ramadan juga. Sebenarnya saya excited juga sebenarnya. Hubungan dengan keluarga okey lagi? Alhamdulillah, hubungan dengan keluarga saya okey. Sebenarnya tak ada masalah pun. Tapi I try sebab saya ada nasihat-nasihat daripada kawan saya sendiri. Oh, you try lah call mereka every day call your mom, your dad, supaya mereka tak rasa sunyi. Sebab dia kan sekarang dah masuk Islam kan, jadi diorang rasa macam anak diorang dah tak ada, dah lari daripada hidup diorang. Dia rasa macam terputus tu. Jadi saya ni jenis yang bukan jenis call everyday lah. I try. Sampai sekarang pun saya try untuk call my parents everyday. Saya jenis yang more tu WhatsApp and video call, macam tu je lah. Sebab bila call saya dengan parents saya, kita akan macam jam, cari topik nak cerita, macam tu. Then I prefer macam WhatsApp, message kan. Then kita boleh tanya panjang-panjang macam tu. Tak tahu kenapa dengan family saya, bila bercakap dekat phone, stop sekejap, fikir apa soalan nak tanya, macam tu. Memang, yes. Tapi bila dekat reality, saya dengan keluarga saya sangat close, macam tu, yang sangat akrab, even pada dad saya sendirilah. Tak, itu ada bagus juga sebab banyak kan orang yang bila masuk Islam ni dia terasa dia hilang anak. Kadang-kadang dia agak susah sikit. Especially kalau macam tengok Chinese kan, especially bila even kalau macam India pun, kalau even orang lain pun bila dia tukar nama, nama macam kadang nama bapak pun hilang kan. Dia rasa macam anakku terus hilang dalam masuk Islam. Jadi Islam tu agak, ini salah satu yang kadang ada sedikit salah faham orang Islam guys. As long as nama tu tak ada buat maksud yang buruk, negatif, itu boleh pakai. Ya, betul. Ya. Saya pun dalam dilema juga nak pilih nama sebelum tu. Nama saya Mary Ann Al-Barimbat. Jadi bila saya nak pilih dekat Jawi tu, saya pilih nak kekalkan nama lama ke nak bagi nama baru. Sebab nama Mary tu pun dah melambangkan Maryam. Tukar ke tak? Kalau saya tukar nanti kecil hati pula family saya. Dan tak tahu, dalam hati tu saya rasa tak apa, tukar lah. Tapi saya kekalkan nama bapa saya, Reynaldo Barimbat. Okey. Itulah. Tapi boleh kan. Saya takut dia ada rasa terputus. Macam Cina ni very sensitif. Buat masa ni parents saya dia tak tahu lagi nama saya, nama Islam saya. Dia tahu Mary Ann saja. So I don't know nanti reaction mereka lepas mereka dah tahu ni semua. Itu saya akan bercerita lah nanti. Dia ada banyak cara juga. Macam dia ni bagus, mungkin keluarga dia bagus, dia boleh betul terang, jadi dia lebih senang. Ini macam ada seorang yang kalau dengar macam Zamri bin Nur, kalau you rasa buat benda yang betul, kenapa kita nak berselindung? Sebab kita betul serang. Macam ini salah satu yang bagus lah. Ada satu cara lain, kalau yang macam agak susah tu, dia kata tunggu sampai kita kahwin, dia cakap kita masuk agama lain pasal kahwin. Jadi dia tak terasa macam kita gunakan cara lain lah untuk itu antara cara je lah. Tapi itu ikut masing-masing lah. Kalau ikutkan daripada cerita saya bulan 4 yang saya balik tu baru-baru ni, saya tak boleh nak cakap parents saya dah tahu sebenarnya. Tujuan saya buat video ni sebenarnya, saya nak satu hari nanti video ni kalau sampai dekat family saya harap mereka faham lah kenapa why I choose Islam. And then saya tak ada niat nak sembunyikan kat mereka. Lagi satu, mom saya dia tak berapa sihat. So ambil masa jugalah. Saya rasa ini cara terbaik untuk saya nak bagi tahu ahli keluarga saya yang lain. Itu pun salah satu tujuan saya buat benda ni lah. Sebab kadang setengah tu bila dia dah masuk macam Islam, dia tak sempat lagi nak terangkan kenapa dia ambil masuk Islam semua, jadi dia hubungan tu dah putus. Terutama kalau macam saudara, rakan. Kadang yang paling teruk family members pula. Macam ni saya rasa Sister Mary ni agak okey sikit. Dia masih lagi, sebab dia dah betul terang 2-3 kali cakap lah, tapi mungkin tak, it will take time. Sebab saya rasa kalau macam to be fair, orang Islam kita sini, Aisyah, murid yang paling bagus kat depan. Kalau anak kita sini pun kata nak pergi masuk agama lain, memang kita agak susah nak terima. Orang Islam sini sebenarnya lebih. Jadi kita kena be fair untuk macam parents je lah. Tapi saya rasa yang keluarga awak agak okey. Masa dah agak habis. Jadi kalau ada apa-apa, ada persoalan, saya rasa boleh
ajukan kat sini even selepas ni kalau nak tanya. Dan insyaAllah Sister Mary boleh ataupun Sister Sofia boleh tolong jawabkan. Dan sama-sama kita boleh doakan pada keluarga dia dan juga kepada orang lain boleh nampak hidayah. Dan saya nak macam subjek agama ni benda yang kita boleh bercerita secara lebih terang, saya discuss, kita tengok apa sebab dia betul-betul, bukan saya convertkan awak pun, bukan saya tipu awak, bukan kita tipu. Jadi benda tu agak penting untuk kita dalam satu suasana yang lebih terbuka lah. Dan Sister Mary dia tetap orang yang sama, mungkin kalau boleh lagi baik daripada sebelumnya lah. Lebih baik. Kalau dulu masih belajar nak memperbetulkan diri, memperbaiki. Itu okey, itu je daripada saya. Terima kasih yang semua datang. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay.